Salam sejahtera kepada murid-murid sekalian. Baik, untuk kelas hari ini, cikgu akan mulakan dengan satu ujian mendengar. Sebenarnya cikgu hendak mengingatkan murid-murid sekalian bahawa sesungguhnya di tingkatan 3 dan juga di tingkatan 4, kemahiran mendengar merupakan satu aspek yang sangat penting dan akan ditaksir bukan sahaja dalam PT3, malah dalam SPM. Jadi, oleh sebab walaupun tingkatan 3 dan tingkatan 4 berbeza, tetapi pada umumnya ujian mendengar ini cikgu nampak lebih kurang sama saja. Ya, lebih kurang sama saja dari segi cara kita mentaksir murid tentang kefahaman mereka berdasarkan apa yang telah diperdengarkan kepada mereka itu. Ya, jadi oleh sebab itu, hari ini ya, cikgu akan melaksanakan ujian mendengar, dengan berdasarkan teks yang akan cikgu perdengarkan sebentar lagi. Ya, jadi dengan berdasarkan rakaman yang diperdengarkan itu, murid-murid dikehendaki menjawab soalan yang telah pun cikgu kongsikan dalam kumpulan sembang WhatsApp. Ya, murid-murid sepatutnya sudah cetak bahan itu. Ya, bahan itu hanya ada soalan. Ya, tidak ada petikannya. Jadi apa yang perlu murid-murid sekalian buat sekarang ialah dengar rakaman itu dengan telitinya dan kemudian menjawab soalan pada kertas soalan yang telah diberikan kepada murid-murid itu. Ya, jadi tanpa berlengah-lengah lagi, cikgu hendak memulakan ya ujian mendengar dengan memperdengarkan rakaman yang pertama. Dengan teliti ya. Sebanyak 80 orang anggota kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia dikesan positif COVID-19 setakat pagi hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, berdasarkan siasatan, punca jangkitan bagi kesemua anggota kesihatan ini bukan disebabkan oleh pengendalian kes positif COVID-19 di prasarana kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Walau bagaimanapun, semua anggota kesihatan dan barisan hadapan dinasihati untuk mengamalkan langkah pencegahan seperti yang disarankan, terutamanya dalam aspek memastikan tangan sentiasa bersih, mengamalkan penjarakan sosial dan pemakaian alat pelindung diri mengikut keperluan yang ditetapkan, katanya. Kenyataan di Facebook rasminya itu turut menyertakan 30 hospital dan klinik kesihatan serta pejabat kesihatan yang anggota kesihatannya dijangkiti virus itu. Hospital Teluk Intan mencatatkan jumlah yang tertinggi iaitu 39 orang positif COVID-19, diikuti Hospital Selayang sebanyak 5 orang, manakala Hospital Raja Perempuan Zainab II Kelantan pula mencatatkan bilangan 4 orang. Baiklah murid-murid sekalian, sudah dengar rakaman tadi? Perlukah rakaman itu diperdengarkan sekali lagi? Baik, rasanya kita lihat soalannya bersama-sama. Selepas kita lihat soalan yang bersama-sama itu, cikgu akan memperdengarkannya untuk kali yang kedua. Ya, baik, kita lihat soalannya. Soalannya ada di sini. Baik, kalau kita perhatikan soalan yang pertama, berapa orangkah anggota kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang dikesan positif COVID-19 menurut berita tersebut? Ya, di berapa? Murid-murid hanya perlu mendengar ya bilangannya dengan telitinya. Yang kedua, nyatakan benar atau palsu untuk pernyataan yang berikut, iaitu pengendalian kes positif COVID-19 di klinik atau hospital Kementerian Kesihatan Malaysia menjadi punca utama anggota kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia dijangkiti wabak COVID-19. Ya, ayatnya tak berapa sama dengan teks asal, tetapi kalau murid faham, ya, maka murid akan tahu jawapannya sama ada pernyataan ini benar ataupun palsu.
Kemudian seterusnya, soalan yang ketiga ini memerlukan murid-murid mendengar teks audio tadi dengan telitinya supaya dapat senaraikan dan nyatakan 3 langkah pencegahan yang disarankan untuk dipatuhi oleh semua anggota kesihatan dan barisan hadapan, ya, di hospital. Dan akhir sekali soalan yang keempat, padankan hospital mana dan bilangan anggota kesihatan yang positif COVID-19 itu berapa orang. Padankan, dengar teks itu dengan telitinya dan kemudian padankan, ya, jawapan yang betul. Akhir sekali soalan yang kelima ialah soalan kebat. Soalan kebat ini memang tidak ada jawapan, tetapi soalan kebat ini memerlukan murid-murid memberikan pendapat anda sendiri, iaitu pada pendapat anda apakah yang perlu dilakukan oleh anggota masyarakat untuk membantu anggota kesihatan KKM memerangi wabak COVID-19 ini. Baiklah, cikgu akan memperdengarkan rakaman itu sekali lagi. Minta maaf ada kesilapan, ya. Ya, tak boleh juga, minta maaf. Minta maaf. Okay, cikgu buat sekali lagi, ya. Cikgu buat sekali lagi. Sementara ini, cikgu hendak murid-murid lihat balik soalan tadi, ya, perhatikannya. Sementara cikgu akan buka file tadi itu sekali lagi, ya. Sebanyak sekarang saya share screen. sebanyak 80 orang anggota kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia dikesan positif COVID-19 setakat pagi hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, berdasarkan siasatan, punca jangkitan bagi kesemua anggota kesihatan ini bukan disebabkan oleh pengendalian kes positif COVID-19 di prasarana kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Walau bagaimanapun, semua anggota kesihatan dan barisan hadapan dinasihati untuk mengamalkan langkah pencegahan seperti yang disarankan, terutamanya dalam aspek memastikan tangan sentiasa bersih, mengamalkan penjarakan sosial dan pemakaian alat pelindung diri mengikut keperluan yang ditetapkan, katanya. Kenyataan di Facebook rasminya itu turut menyertakan 30 hospital dan klinik kesihatan serta pejabat kesihatan yang anggota kesihatannya dijangkiti virus itu. Hospital Teluk Intan mencatatkan jumlah yang tertinggi, iaitu 39 orang positif COVID-19, diikuti Hospital Selayang sebanyak 5 orang, manakala Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kelantan pula mencatatkan bilangan 4 orang. Baiklah murid-murid sekalian, sekarang dengan setelah mendengar 2 kali rakaman yang sama itu, harap semua sudah dapat menjawab ke semua soalan tadi itu dengan tepatnya. Okey. Cikgu berikan masa beberapa minit untuk murid-murid menulis jawapan.
Jangan lupa tulis nama. Setelah murid-murid menjawab soalan-soalan ini, cikgu hendak murid-murid sama ada ambil gambar, ambil gambar, ataupun scan, imbas jawapan itu dan emailkan kepada cikgu. Cikgu akan letak alamat email dalam WhatsApp group sebentar lagi. Ya. Sebenarnya murid-murid juga boleh hentikan video ini sementara apabila murid sedang menjawab dan kemudian baru playback untuk bahagian yang seterusnya. Jadi oleh sebab itu cikgu pun tidak hendak membuang masa di sini. Murid-murid boleh stop saja sementara dan kemudian nanti baru sambung balik mendengar bahagian yang seterusnya. Jadi sekarang cikgu akan teruskan dengan teks audio yang kedua. Ya. Cikgu akan buka teks audio yang kedua dulu ya. Zoo Negara Malaysia masih mampu meneruskan operasi seperti biasa meskipun kini berhadapan dengan cabaran getir ekonomi. Minta maaf. Sekejap. Cikgu akan buka dengan cara satu lagi yang lain. Minta maaf. Zoo Negara Malaysia masih mampu meneruskan operasi seperti biasa meskipun kini berhadapan dengan cabaran getir ekoran daripada penularan wabak COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Timbalan Presidennya Rosli Rahmat Amal Ana berkata, untuk masa ini, Zoo Negara bergantung pada duit tabung sedia ada pada menampung kos operasi merangkumi gaji pekerja dan makanan haiwan. Menurut beliau, pendapatan memang mampu meneruskan Minta maaf atas semua gangguan tersebut. Okey, cikgu sedang mengusahakannya. Minta maaf. Okey. Okay, minta maaf ya, minta maaf atas masalah teknikal tadi. Baik, cikgu akan teruskannya balik. Sepatutnya ini betul. Okay. Kita dengar rakaman audio yang kedua. Harap-harap ini betul ya. Baik. Zoo Negara Malaysia masih mampu meneruskan operasi seperti biasa meskipun kini berhadapan dengan cabaran getir ekoran daripada penularan wabak COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Timbalan Presidennya Rosli Rahmat Amal Ana berkata, untuk masa ini, Zoo Negara bergantung pada duit tabung sedia ada bagi menampung kos operasi merangkumi gaji pekerja dan makanan haiwan. Menurut beliau, pendapatan memang terjejas kerana sebulan ini tiada pengunjung langsung. Namun, beliau mengakui semua sektor lain juga terjejas akibat pandemik COVID-19. Kami masih mampu bertahan untuk sementara waktu ini, tetapi jika PKP berlanjutan 2 hingga 3 bulan, kami tidak tahu apakah yang akan terjadi kerana kewangan memang terhad, katanya ketika dihubungi di Kuala Lumpur hari ini. Beliau berkata demikian ketika memberikan ulasan mengenai siaran dalam Facebook oleh individu yang menyeru orang ramai untuk menghulurkan bantuan kepada Zoo Negara pada waktu kritikal ini. Katanya, Zoo Negara amat menghargai sumbangan orang ramai yang mengambil berat mengenai kelangsungan organisasi itu. Bagaimanapun, Zoo Negara tidak pernah melantik sesiapa secara rasmi untuk meminta sumbangan atau derma. Namun, usaha individu yang menggunakan nama M. Hafiz Osman di Facebook itu harus diberi pujian kerana keprihatinannya terhadap Zoo Negara. Malah sejak hantaran itu, kami terima maklum balas yang begitu menggalakkan
Kami tidak memaksa tetapi menggalakkan orang ramai yang ingin membuat sumbangan, katanya. Katanya bagi menghargai mereka yang memberikan sumbangan, pihaknya akan memberikan tiket percuma Zoo Negara yang sah digunakan dalam tempoh setahun. Sesiapa yang menderma, mereka layak mendapat minimum 1 tiket percuma dan hanya perlu menunjukkan bukti transaksi sumbangan, katanya. Lalu, melalui hantaran Facebook M. Hafiz Osman, dia mengajak orang ramai untuk menghulurkan sumbangan ikhlas serendah RM50 Malaysia ke tabung Malaysian Zoological Society. Hantarannya mendapat 4,300 tanda suka dan dikongsi sebanyak 6,068 kali. Baiklah murid-murid sekalian, kita lihat pula soalan untuk bahagian ini. Soalan yang pertama, menurut rakaman ini, Zoo Negara Malaysia masih mampu meneruskan operasi seperti biasa. Apakah yang anda fahami daripada frasa pernyataan ini? Ya, apakah yang anda fahami daripada pernyataan ini? Ya, sepatutnya daripada pernyataan ini. Okay. Adakah jawapannya A, B, C ataupun D? A, Zoo Negara masih dibuka untuk pelawat sepanjang tempoh PKP, betulkah? Ataupun B, Zoo Negara tetap dibuka kerana tiada bukti jangkitan daripada haiwan kepada manusia yang positif COVID-19 dilaporkan setakat ini. Ataupun adakah jawapannya C, Zoo Negara dapat meneruskan operasi kerana menerima derma atau sumbangan daripada orang ramai yang prihatin. Ataupun jawapannya D, Zoo Negara ditutup untuk pelawat sepanjang tempoh PKP tetapi pengurusan zoo masih berjalan seperti biasa. Baik, seterusnya soalan yang kedua, pilih pernyataan yang tidak benar. Iaitu A, Zoo Negara bergantung pada duit tabung sedia ada bagi menampung kos operasi merangkumi gaji pekerja dan makanan haiwan. Ataupun B, Zoo Negara tidak pernah melantik sesiapa secara rasmi untuk meminta sumbangan atau derma. C, Zoo Negara akan memberikan tiket percuma yang sah digunakan dalam tempoh setahun kepada penderma. Dan D, M. Hafiz Osman melalui Facebook mengajak orang ramai untuk menghulurkan sumbangan ikhlas serendah RM20 kepada tabung Malaysian Zoological Society. Yang manakah yang tidak benar? Ya, kalau murid-murid tidak dapat mendengarnya dengan teliti, dengarlah rakaman itu sekali lagi ya, nanti cikgu akan memperdengarkannya sekali lagi. Dan yang ketiga juga memerlukan murid-murid mendengar rakaman dengan telitinya ya. Kadang-kala kita tak biasa mendengar nombor ya. Jadi nombor-nombor itu apabila didengar kadang-kala kita silap. Ya, jadi nanti cikgu hendak murid-murid mendengar rakaman itu dengan teliti dan pastikan jangan silap pilih jawapan. Ya, hantaran Facebook M. Hafiz Osman dikongsi sebanyak berapa kali dan mendapat berapa tanda suka. Ya, tengok X dan Y, pilih jawapan yang betul. Dan yang keempat, soalan yang keempat seperti petikan yang pertama tadi, ini lebih kepada soalan kebat. Nyatakan dua nilai murni yang terdapat dalam petikan rakaman yang diperdengarkan ini. Ya, dua nilai murni. Yang ini jawapan daripada murid sendiri. Hanya nyatakannya dua nilai murni tersebut. Baik, jadi sudah bersedia untuk mendengar rakaman yang sama untuk kali yang kedua? Cikgu akan perdengarkannya rakaman yang sama itu sekali lagi.
Zoo negara Malaysia masih mampu meneruskan operasi seperti biasa meskipun kini berhadapan dengan cabaran getir ekoran daripada penularan wabak COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Timbalan Presidennya, Rosli Rahman Amalana berkata, untuk masa ini, zoo negara bergantung pada duit tabung sedia ada bagi menampung kos operasi merangkumi gaji pekerja dan makanan haiwan. Menurut beliau, pendapatan memang terjejas kerana sebulan ini tiada pengunjung langsung. Namun, beliau mengakui semua sektor lain juga terjejas akibat pandemik COVID-19. Kami masih mampu bertahan untuk sementara waktu ini, tetapi jika PKP berlanjutan 2 hingga 3 bulan, kami tidak tahu apakah yang akan terjadi kerana kewangan memang terhad, katanya ketika dihubungi di Kuala Lumpur hari ini. Beliau berkata demikian ketika memberikan ulasan mengenai siaran dalam Facebook oleh individu yang menyeru orang ramai untuk menghulurkan bantuan kepada zoo negara pada waktu kritikal ini. Katanya, zoo negara amat menghargai sumbangan orang ramai yang mengambil berat mengenai kelangsungan organisasi itu. Bagaimanapun, zoo negara tidak pernah melantik sesiapa secara rasmi untuk meminta sumbangan atau derma. Namun, usaha individu yang menggunakan nama M. Hafiz Osman di Facebook itu harus diberi pujian kerana keprihatinannya terhadap zoo negara. Malah sejak hantaran itu, kami terima maklum balas yang begitu menggalakkan. Kami tidak memaksa tetapi menggalakkan orang ramai yang ingin membuat sumbangan, katanya. Katanya, bagi menghargai mereka yang memberikan sumbangan, pihaknya akan memberikan tiket percuma zoo negara yang sah digunakan dalam tempoh setahun. Sesiapa yang menderma, mereka layak mendapat minimum 1 tiket percuma dan hanya perlu menunjukkan bukti transaksi sumbangan, katanya. Ahad lalu, melalui hantaran Facebook M. Hafiz Osman, dia mengajak orang ramai untuk menghulurkan sumbangan ikhlas serendah RM50 Malaysia ke tabung Malaysian Zoological Society. Hantarannya mendapat 4,300 tanda suka dan dikongsi sebanyak 6,068 kali. Baiklah, setelah mendengar rakaman ini, saya harap, cikgu harap murid-murid dapat menjawab ke semua soalan dengan betul. Okay. Dan kemudian seterusnya, cikgu hendak murid-murid tulis jawapan pada kertas jawapan itu dan kemudian emailkannya kepada saya. Ya, emailkannya kepada saya dalam alamat email saya ialah dalam email nyatakan nama, tingkatan. Kalau tingkatan 3 tulis tingkatan 3, kalau tingkatan 4 nyatakan tingkatan 4. Okey. Kemudian tulis tempat sama ada Subang Jaya ataupun Aman Suria ataupun ialah tempatnya Subang Jaya ataupun Aman Suria. Okay, dan kemudian ya, itu saja. Ya, emailkan jawapan kepada saya selepas kelas pada malam ini juga. Sekian saja untuk setakat ini. Bahagian aktiviti yang seterusnya, cikgu akan memerlukan murid-murid menonton satu lagi video yang akan cikgu kongsikan sebentar lagi. Ya, kita mulakan dengan ujian mendengar dulu, kemudian baru diikuti dengan aktiviti tertulis. Baik, setakat ini dulu. Ya, kita jumpa lagi. Jangan lupa emailkan jawapan kepada saya dalam email saya yang tertera di sini. Terima kasih.